Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 27 Jun 2023. Kontraktor Bumi Putra khususnya yang terlibat dalam sektor pembinaan perlu proaktif dalam menepani cabaran seperti kenaikan harga bahan mentah. Timbalan Ketua Menteri 3 Datuk Insinyur Syahalmi Yahya yang juga Menteri Kerja Raya berkata, kontraktor yang proaktif akan terus berinovasi dan mencipta peluang daripada cabaran-cabaran yang tidak dapat dielakkan. Kita berharap dari masa ke semasa dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat ini, maka peluang-peluang dalam industri pembinaan ini akan wujud. Bukan saja daripada pihak kerajaan tetapi juga daripada pihak-pihak swasta. Datuk Syahalmi berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sabah ke-24 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Harapan saya untuk Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Sabah adalah untuk kita melahirkan kontraktor yang mempunyai upaya di dalam bidang oil and gas, bidang maritim dan perkapalan yang besar dan industri berat. Jadi supaya apa? Supaya bila kita mempunyai kepakaran seperti ini, kita dapat meningkatkan ekonomi dengan cepat, iaitu melalui pelibatan kita dalam new sectors of economy of growth. Sarana untuk kontraktor Bumi Putra Negeri Sabah ni kena ada kesungguhan, kena ada penglibatan, kena datang bersama-sama persatuan supaya kita tahu apa perkembangan isu dan semasa. Jadi banyak kena jadi ahli lah, ramai kena jadi ahli. Macam seperti yang kita kata, kalau sebatang lidi senang dipatah. Kalau serumpun lidi tak boleh patah. Peranan media kritikal dalam mengetengahkan isu kanak-kanak jalanan di Sabah yang masih belum mempunyai jalan penyelesaian selepas hampir 3 dekad. Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Datuk Muguntan Vanar berkata, pengamal media perlu mencari cara terbaik mengetengahkan isu itu dan pada masa sama mematuhi etika yang betul supaya kanak-kanak jalanan ini tidak menjadi mangsa selepas pelaporan dilakukan. I think as a media, we should be conscious of it and perhaps even push for policies that can help solve the problem of our street children. My advice to media is we work together. They've given us an idea, get these children, help them for their education, help them for their basic needs, children's rights. Datuk Mugutan ditemui selepas bengkel media bersama UNICEF di Kota Kinabalu. Workshop ini lebih kepada diskusi antara SJA dan juga UNICEF antara guideline yang perlu diikut, and of course rakan-rakan dari SJA juga membantu sama-sama untuk brainstorm bagaimana dia handle kanak-kanak dalam landscape Sabah. I really want to thank the Sabah Journalists Association for having a really frank discussion with us today and talking to us about what you see as the issues for children in Sabah and exchanging with us. Bengkel berkenaan dihadiri lebih 20 wartawan daripada pelbagai agensi dan organisasi. Jalinan Pintar Korporat JPK Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu mampu mewujudkan kerjasama antara sektor korporat dengan pihak sekolah dalam menyediakan kemudahan kondusif untuk kegunaan sekolah. Menerusi program itu, pihak sekolah dapat menambahkan kemudahan dan fasiliti untuk keselesaan warga dan pelajar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berucap merasmikan program tersebut di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Politiknya Abdul Rahman Muhammad Yaakob. Datuk Ruslan berkata program JPK juga dapat meningkatkan keceriaan fizikal kolej serta kesejahteraan warga kolej dan komuniti sekitar. Dalam majlis ini, beliau mengumumkan peruntukan RM8,000 bagi membantu meningkatkan kemudahan di sekolah tersebut. Lebih banyak perlu dilakukan bagi membantu usahawan dan peniaga industri kecil dan sederhana IKS di kawasan pantai timur Sabah untuk mempromosi dan melonjakkan lagi produk tempatan sehingga ke peringkat lebih tinggi. Ke arah itu, penganjuran program Malam Usahawan Cemerlang oleh Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah, IKS NITA, merupakan langkah permulaan memperkasa usahawan di kawasan pantai timur Sabah.
Ini adalah satu malam yang saya kira sangat sesuai dan sangat menepati keperluan usahawan-usahawan di Tawau yang perlukan mendapat perhatian daripada pihak kerajaan negeri dan juga seluruh di peringkat nasional terutamanya agar kita dapat diberikan peluang usahawan-usahawan di Pantai Timur. Setiausaha Politik kepada Menteri Kewangan Sabah Rina Jainal ditemui selepas merasmikan Malam Usahawan Cemerlang 2023 di Tawau. Dalam majlis ini, Pengerusi Lembaga Kemajuan Perempuan Islam Sabah, Datuk Hamisah Samad dianugerahkan sebagai tokoh wanita sepanjang zaman. Selain itu, ceramah motivasi bertajuk Etika Sosial Cerminan Jenama Anda disampaikan oleh Profesor Dr. Rosita Elias Uji Muhammad. Sementara itu, sebanyak 19 anugerah usahawan cemerlang Tawau diberikan kepada usahawan berjaya dalam perniagaan masing-masing. Hadir sama Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Sabah IKS Nita Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtiar. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah sentiasa memberi perhatian terhadap pegawainya yang jatuh sakit dan menjalani rawatan perubatan. Sehubungan itu, orang awam tidak perlu membuat spekulasi berhubung isu tular kebajikan pegawai immigration di negeri Sabah diabaikan di media sosial. Pengarah Immigration Sabah Datuk Sharifah Siti Salehah Habib Yusof dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu memaklumkan ini bagi mengelakkan kekeliruan kepada jabatan dan masyarakat amnya. Sebelum ini tular di media sosial mengenai dakwaan seorang pegawai immigration yang bertugas di JIM Negeri Sabah bahawa kebajikannya terabai setelah mendapat kecederaan ketika bertugas. Menurut Datuk Sharifah Siti Salehah, jabatan telah bertindak sewajarnya bagi menjaga kebajikan pegawai terbabit selain memberi khidmat sokongan moral. Katanya, jabatan turut mendoakan kesejahteraan kesihatan pegawai tersebut serta dapat kembali menjalankan tugas. Pemenang seni warisan juara Limbai bersyukur atas kemenangan dalam pertandingan tersebut yang julung kali diadakan RTM Sabah bagi memertabatkan tarian tradisi etnik Bajau Sama Sabah. Juara bagi kategori sekolah menengah dimenangi SM Lokyu Kota Kinabalu, manakala juara bagi sekolah rendah dimenangi SK Sembulan Kota Kinabalu. Pengurus pasukan Gentari SM Lokyu Jafar Kumah berkata kemenangan ini hasil kerja keras anak-anak didiknya. Untuk juara Limbai ini, kami tidak akan hentikan di sini. Kami akan teruskan legasi itu dengan menurunkan kepada anak-anak seni yang lain di sekolah agar mereka kenal apa itu Limbai dan bagaimana jika diolah menjadi Limbai kreatif. Sementara pengurus pasukan selangkah tari SK Sembulan Dayangku Nurul Fatihah Umi Kaltum Pangeran Zainal Abidin berharap pertandingan ini dapat memartabatkan budaya bangsa di persada dunia. Harapan saya agar juara Limbai ini ataupun pertandingan tradisi suku kaum Sabah ini diteruskan supaya dapat memartabatkan lagi adat budaya bangsa kita. Mereka ditemui selepas menjadi tetamu program Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Program Anime Festa dilihat dapat menggalakkan belia lebih berinovasi dan kreatif. Pengarah Sabanet, Datuk Azmar Roslan berkata program seumpama ini perlu dipergiat kerana dapat menyediakan medium untuk mempamer kreativiti para belia. Pada masa sama, dapat mengumpulkan para belia daripada pelbagai latar belakang bersatu dan mengeratkan silaturahim dalam satu program yang diminati mereka. Datuk Azman berkata demikian dalam program Anime Fiesta Keningau di Dewan Kompleks Sukan Keningau. Beliau yakin program tersebut akan mendapat penyertaan yang lebih meriah pada masa akan datang dan seterusnya menarik lebih ramai pelawat domestik ke daerah Keningau. Seramai 20 peserta cilik mencuba nasib dalam uji bakat bintang kecil Zon Sabah bagi daerah Sandakan berakhir pada Ahad lepas. Penerbitnya Rosdi Muhammad Yusof berkata uji bakat selama 2 hari itu memberi peluang para peserta menampilkan persembahan vokal yang mantap dan menunjukkan kelainan dalam persembahan. Peserta-peserta yang hadir untuk sesi uji bakat bukanlah di kalangan peserta ataupun adik-adik di daerah Sandakan, malah datang dari daerah Telupit, Kinabatangan, Sukau dan yang jauh sekali dari daerah Lahad Datuk.
Rosdi ditemui selepas selesai sesi uji bakat bintang kecil John Sabah bagi daerah Sandakan di lobi Wisma Persekutuan Sandakan. Justru beliau berharap para peserta mampu menempatkan diri dalam kalangan 6 peserta termasuk seorang peserta dari wilayah Persekutuan Labuan yang akan berentap dalam pertandingan akhir bintang kecil Zon Sabah di Kota Kinabalu 29 Julai nanti. Seramai 188 kanak-kanak berusia 7 hingga 12 tahun dari 27 sekolah rendah sekitar daerah Sandakan mengambil bahagian dalam pertandingan melukis dengan tema Selamatkan Warisan Kita. Pertandingan sempena ulang tahun ke-20 Jejak Warisan Sandakan yang dianjurkan dengan kerjasama sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO ICOMOS Malaysia itu diadakan di sebuah hotel di Sandakan. Pengerusi Jejak Warisan Sandakan Lai King Hang berkata pertandingan tersebut merupakan antara usaha murni NGO memupuk kesedaran generasi muda seawal usia kanak-kanak tentang kepentingan memperingati sejarah warisan bangsa. Untuk menyemai minat sejarah kepada orang-orang muda, khasnya mereka dari bangku sekolah lagi, untuk mengenali warisan dan budaya sendiri. Itu yang kita buat supaya generasi muda dapat menghayati warisan yang kami ada. Sementara itu, Setiausaha Agung ICOMOS, Arkitek Dr. Zulhamli N berkata, pihaknya teruja bekerjasama dengan Jejak Warisan Sandakan dalam menyemai kesedaran masyarakat akar umbi untuk sama-sama memelihara tapak warisan sejarah. Ia memberikan kesedaran kepada orang ramai di Sandakan tentang bangunan-bangunan bersejarah dan tapak-tapak yang bersejarah di Sandakan supaya lebih ramai orang kenal sejarah Sandakan dan jatuh lebih cinta pada Sandakan. Itu kekuatannya lah. Pertandingan melukis tersebut masing-masing dimenangi Yunis Kwek Eun Kiau dari SJKC Taitong bagi kategori A 7 hingga 9 tahun, manakala Chung Yuyang dari SJKC Chihua Johan kategori B 10 hingga 12 tahun. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dengan itu saya Muhammad Dihiya Sahlan, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat. You are the motivation, RTM, especially for you. Noikon dinasi, onsoi kapio, osonong kopio.